Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran akidah hari ini kita akan ulang kaji tajuk beriman kepada qada dan qadar. Seperti yang kita maklum, beriman kepada qada dan qadar ni adalah rukun iman yang keenam, iaitu rukun iman yang terakhir lah. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama kita akan tahu dulu apa beza antara qada dan juga qadar ni. Okey, dari segi pengertiannya, qada adalah pelaksanaan. Tolong ingat perkataan warna merah tu, pelaksanaan sesuatu perkara yang telah ditetapkan Allah terhadap seluruh makhluknya. Manakala qadar pula adalah penetapan ataupun ketentuan Allah setiap perkara yang telah ditentukan Allah terhadap seluruh makhluk. Okey, kalau nak mudah faham beza antara qada dan qadar ni adalah, okey, sebelum tu saya kena maklumkanlah yang qada dan qadar ni dia sentiasa berkait, saling berkait, dan dia mesti adalah berkaitan dengan ada sebab dan ada akibat dia. Okey, itu apa yang awak kena faham tentang qada dan qadar. Okey, nak bezakan boleh tengok dekat info tu. Dekat bahagian info bawah sekali tu, kalau qada ni dia adalah pelaksanaan ataupun akibat ataupun keputusan. Manakala qadar ni adalah kadar tertentu, kadar sesuatu ataupun sebab kejadian. Sebagai contoh tengok Ustazah, okay, tengok contoh qadar. Okay. Contoh qadar tu, pesakit meninggal dunia kerana demam berdarah. Kalau kita boleh kaitkan adalah, okay, apa yang Allah dah tentukan adalah orang tu akan meninggal pada tarikh sekian. Okay, jadi itu adalah qada. Tapi kenapa? Sebab apa dia meninggal? Okey, kerana demam berdarah. Yang ni adalah qadar. Okey? Itulah untuk awak mudah faham. Okey, ataupun contoh lain qada adalah tadi berlaku kematian, Ustazah dah cakap. Okey, contoh lain adalah memperolehi kekayaan, memperolehi kejayaan bila kita hidup, bila kita dilahirkan, bila kita dimatikan. Okey, itu semua adalah ketentuan Allah. Okey, jom kita sambung. Okey, apa dia hukum beriman kepada qada dan qadar? Semestinya ni adalah wajib. Wajib beriman pada qada dan qadar. Maksudnya kita kena percaya setiap apa yang terjadi ni Allah dah tetapkan. Setiap apa yang terjadi ni adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti mana dalil naqli. Dalil naqli, ingat, dalil yang berdasarkan Al-Quran. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Perkataan biqadar itulah adalah dalil yang menunjukkan ini berkaitan dengan tajuk beriman pada qada dan qadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maksudnya setiap apa terjadi ni mesti dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, dia tak akan terjadi. Okey, mesti dengan ketentuan Allah. Cuma kita sebagai umat Islam, nanti kita akan belajar qada ni dia ada qada mubram, ada qada muallaq. Qada muallaq ni dia boleh berubah mengikut ikhtiar seseorang, mengikut doa seseorang. Jadi sebab tu kita orang Islam ni wajib berusaha, sentiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Sebab hasil dia tu insya-Allah Allah mengikut apa sangkaan ataupun usaha hamba dia. Okey, ada qada yang boleh berubah, ada qada yang memang dah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Nanti kita tengok. Okey, tengok inilah dia dua bahagian qada. Yang pertama tadi saya kata qada mubram, yang kedua belah kiri tu adalah qada muallaq. Okey, qada mubram adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu yang pasti berlaku. Ingat tulisan warna merah bawah sekali tu. Pasti berlaku dan tidak berubah. Ini qada mubram. Manakala qada muallaq adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar. Okey, ingat mubram, qada mubram dia tak boleh berubah. Apa contoh yang tak boleh berubah ni? Contohnya kematian. Kematian memang tak boleh ubah lah. Kita memang tak boleh nak lawan takdir Allah. Mesti semua orang akan mati, semua orang akan meninggal. Yang kedua, hari kiamat. Hanya Allah sahaja yang tahu bila hari kiamat tu berlaku, dan itu pasti berlaku. Dia tak akan berubah. Tak akan tiba-tiba tak jadi hari kiamat. Tak ada macam tu. Okey.
Okay, yang ketiga, keturunan dan bangsa. Kita dilahirkan dalam keturunan apa, bangsa apa, itu semua Allah dah tetapkan. Okay, manakala qada mu'allaq yang boleh berubah tadi ikut usaha kita, contohnya adalah orang yang rajin belajar, dia akan jadi pandai. Jadi sebab itulah kalau kita ni sedang menuntut ilmu, kena rajin-rajin. Sentiasalah menuntut ilmu, jangan mudah putus asa. InsyaAllah 8A tu boleh tak awak nak capai? Boleh, atas usaha awak sendiri. Okay? Yang kedua, orang yang menjaga kesihatan tubuhnya, dia akan sihat lah. Kalau dia jenis makan fast food, kalau dia jenis tak exercise, pemakan tidur, okay, kita boleh tengok kesan sampingan dia berbanding dengan orang yang akan jogging setiap hari walaupun sekejap, ataupun orang yang dia makan sayur, dia jaga pemakanan dia elok-elok. Okay, kita dapat tengok mana yang lebih sihat kan, mana yang lebih baiklah kesihatannya. Okay. Yang ketiga, contoh qada mu'allaq adalah orang yang berniaga dan dia menjadi kaya raya. Memanglah niaga ni ada untung dan rugi dia, tapi insya-Allah siapa yang bersungguh-sungguh dan berniaga dengan betul, insya-Allah Allah buka rezeki dia, jangan risau. Okey. Okay, seterusnya kita tengok pula kesan beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, dia tidak mudah berputus asa. Inilah macam Ustazah cakap tadi, siapa yang dia yakin dengan qada dan qadar Allah ni, dia tak akan mudah putus asa. Jadi sekarang ni boleh tak awak nak berputus asa? Tak naklah belajar UPKK je pun, aku ni dah tak pandai. Tak boleh, mesti kena usaha juga. Okay, apa-apa cara pun mesti usaha, kena buat latihan selalu, kena tanya ustazah kalau tak faham, tanya mak ayah. Okay. Yang kedua, mesti selalu bersangka baik pada Allah. Apa pun ketentuan Allah, mesti kita kena yakin ada hikmah di sebaliknya, kena selalu sangka baik. Yang ketiga, kita akan sentiasa sabar dengan dugaan yang kita terima. Dan yang keempat, hidup kita akan sentiasa tenang. Okay, manakala kalau akibat kita tak beriman dengan qada dan qadar ni, yang pertama, kita akan mudah berputus asa. Sebab kita ni akan menyalahkan orang. Okey, ataupun kita akan menyalahkan takdir Allah lah, macam nombor 3 tu kan, dia akan mudah menyalahkan takdir. Sebab tu kita pun mudah berputus asa. Yang kedua, kita akan jadi malas berusaha untuk mengubah nasib. Tak boleh lah, Allah dah kata dah, siapa yang berusaha dia pasti berjaya, dia pasti dapat hasilnya. Jadi kita kena usaha. Yang ketiga, dia macam saya cakap tadi, dia mudah menyalahkan takdir. Dan yang keempat, dia akan sentiasa berprasangka buruk kepada Allah. Sebab dia tak beriman dengan qada dan qadar ni, dia tak percaya segala ketentuan ni pasti ada hikmah dia tak percaya. Sebab itulah dia akan sentiasa berprasangka buruk kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh-contoh soalan sebenar UPKK. Okey, tahun 2015 ada 2 soalan. Pertama, soalan berkenaan hukum beriman pada qada dan qadar. Jadi jawapan dia adalah wajib. Yang kedua, dia suruh isi tempat kosong. Rezeki dan ajal adalah apa? Adalah qada dan qadar Allah, ataupun adalah ketentuan Allah. Okey, tahun 2016 dia suruh tandakan betul atau salah. Okey, nombor 11, taat kepada perintah Allah, betul ke salah? Betul. Nombor 12, mengingkari larangan Allah, betul. 13, redha dengan ketentuan Allah, betul. 14, sabar menghadapi ujian, betul. 15, manusia tidak perlu bersyukur kepada Allah, salah. Senang je kan? Okey, jom kita tengok soalan 2017. Kita tengok ada 3 soalan. Yang pertama, beriman pada qada dan qadar ialah salah satu pada rukun apa? Rukun iman lah. Sebab dah kata beriman pada qada dan qadar, jadi tu adalah rukun iman. Tu kata kunci dia. Okey, yang kedua, dalil dia. Ni dalil berkenaan dengan apa? Okey, ingat kalau soalan dalil, cari perkataan yang hampir sama. Okey, contoh beriman pada malaikat, ada tak perkataan yang hampir dengan malaikat? Kulu. Dan nak hampir tapi dia bukan. Okey, kalau kitab, ada tak perkataan yang kaitan dengan kitab dalam dalil tu? Tak ada. Jim, beriman pada Rasul, ada tak perkataan Rasul dalam dalil tu? Pun tak ada juga. Dan beriman pada qada dan qadar, dia tak adalah perkataan qadar sebiji macam tu, tak ada. Tapi dia ada kaitan dia, bimiqdar, ataupun maksud dia tu baru ada perkataan sebiji tu, ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu.
Okey, nombor 11 dia suruh tanda betul atau salah soalan tahun 2017 juga. Umat Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Betul ke salah? Betul. Okey, soalan tahun 2018. Qada ialah ketentuan ke pelaksanaan. Tadi saudara suruh ingat perkataan warna merah tu. Okey, jawapan dia adalah pelaksanaan ke atas sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Okey, kita sambung soalan tahun 2018 lagi. Soalan nombor 6. Kalimah bergaris di atas berkaitan dengan beriman kepada apa? Biqadar. Jadi mestilah berkaitan dengan beriman pada qada dan qadar. Okey, tengok soalan 2019 yang bawah dulu. Yang bawah dia suruh tanda betul atau salah. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Betul ke salah? Betul lah, tak boleh putus asa. Okey, betul. Okey, soalan 2019 isi tempat kosong nombor 24 yang Ustazah bulat warna merah tu. Okey, apa jawapan dia agak-agaknya? Okey, jawapan dia adalah tawakal. Tawakal tu adalah berserah diri kepada Allah. Lepas kita dah usaha, kita serahkan segalanya kepada Allah. Apa sahaja ketentuan Allah dengan hasil usaha kita tu, kita kena redha. Okey, itu sahaja pada Ustazah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.